Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan Nasi Kandar akan membentangkan bab 9. Masyarakat Malaysia dapat hidup bersatu walaupun mempunyai bahasa, agama dan kepercayaan yang berbeza. Perlakuan saling kebergantungan ini menzahirkan hubungan berbentuk kesepaduan dalam masyarakat. Hubungan baik yang terjalin biasanya berlaku tanpa paksaan. Pengalaman harian berlaku dalam pelbagai suasana dan ruang lingkup yang luas, seperti menerusi perkongsian dalam aspek makanan, kesenian dan media. Aspek pertama kita ialah kepelbagaian makanan etnik pemangkin perpaduan. Apabila Malaysia ditubuhkan sebagai sebuah negara yang berdaulat, yang mempunyai identiti nasional tersendiri, penubuhan ini ditemani dengan pembentukan satu bangsa Malaysia yang saling menghormati dan memahami dalam kalangan rakyat yang berbeza latar belakang, budaya, bahasa, agama dan keturunan. Kesemua etnik ini diberi kebebasan mengamalkan cara hidup masing-masing, terutamanya dalam perkara yang berkaitan dengan warisan budaya mereka. Contohnya dalam aspek makanan. Kepelbagaian makanan yang menjadi warisan pelbagai etnik di Malaysia menyumbang kepada keunikan masyarakatnya. Kepelbagaian makanan menjadi salah satu cara pembentukan kesepaduan sosial yang menggambarkan latar belakang kehidupan masyarakat Malaysia yang bersifat pelbagai. Setiap kumpulan etnik memiliki warisan jenis makanan yang beraneka warna dan rasa. Ia juga memaparkan sejarah masakan yang menarik. Ini menjadi aset yang bernilai dari segi kepelbagaian makanan yang menyumbang dalam proses mengeratkan ikatan perpaduan selain dari menjadi tarikan yang menarik dalam sektor pelancongan di peringkat tempatan dan juga antarabangsa. Seterusnya, Malaysia sebagai destinasi syurga makanan dengan tema Malaysian Cuisines merupakan salah satu cara menonjolkan pelbagai jenis makanan merentas etnik yang menjadi identiti Malaysia dalam industri pelancongan. Contoh yang terkenal adalah nasi lemak. Nasi lemak merupakan menu sarapan pagi dalam kalangan etnik Melayu, tetapi kini menjadi pilihan semua etnik di Malaysia. Bermula dari menu sarapan pagi, kini nasi lemak boleh didapati sepanjang hari. Hal ini adalah kerana penerimaan meluas dalam kalangan masyarakat setempat dan antarabangsa. Nasi lemak yang dulunya hanya boleh dinikmati di rumah, kini boleh didapati di tempat yang menjadi tumpuan ramai seperti gerai makanan dan restoran. Dalam konteks kesepaduan sosial, nasi lemak berperanan memupuk kekuatan ikatan kesepaduan tersebut. Hal ini kerana pengalaman pelbagai etnik yang makan nasi lemak telah mengetepikan stereotip bahawa nasi lemak adalah milik etnik Melayu. Sebaliknya, nasi lemak menjadi milik bersama. Selain itu, pengalaman harian dalam aspek makanan yang memupuk kesepaduan sosial juga berlaku menerusi pengambilan makanan popular etnik lain. Makanan yang terdiri daripada pelbagai jenis mi, sup, dim sum dan kuih pau misalnya adalah antara makanan kegemaran etnik Cina. Tetapi makanan tersebut juga digemari oleh etnik lain di Malaysia. Begitu juga dengan makanan seperti rojak, capati, thosai dan pelbagai makanan berkari yang popular dalam kalangan etnik India dan beberapa jenis makanan daripada kalangan etnik di Sabah dan Sarawak seperti umai, ambuyat atau linut dan ayam panso menjadi kegemaran masyarakat pelbagai etnik yang secara tidak langsung menyumbang kepada kesepaduan sosial. Baiklah, seterusnya mari kita lihat dari segi makanan dan ruang sosial dalam konteks hubungan etnik. Okey, jadi bila kita lihat di sini, makanan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia dan ia dapat memenuhi keperluan biologi dan sosiologi kita. Keperluan biologi di mana kita dapat tenang apabila kita makan, kita boleh meneruskan kehidupan seharian kita. Dari segi sosiologi ni kita boleh lihat daripada peranan makanan itu sendiri, iaitu
iaitu salah satunya boleh menyatu padukan pelbagai etnik dalam sesebuah kerajaan. Jadi bila kita makan, kita punya makanan pun bukannya satu jenis sahaja. Di Malaysia ni banyak sangat jenis makanan dan dirangkumi pelbagai etnik. Jadi dari situ kita dapat menyatu padukan pelbagai etnik dalam sesebuah kerajaan tersebut. Untuk yang kedua pula, dapat membahagikan individu kepada kumpulan sosial tertentu dalam masyarakat. Okey. Kedua-dua peranan ini bergantung kepada ruang sosial suatu makanan mengikut fungsinya dalam masyarakat, khususnya masyarakat yang pelbagai etnik. Jadi untuk ini kita akan lihat pada slide yang seterusnya. Okey, di sini ialah model sosial makanan masyarakat pelbagai etnik di Malaysia. Okey, cara makan dan jenis makanan yang tidak boleh dimakan oleh individu atau kelompok masyarakat membentuk ruang sosial makanan kepada dua, iaitu ruang awam dan ruang bukan awam. Jadi jika kita tidak mengikuti ruang ini, ia dapat memberi kesan tidak sihat ke atas hubungan antara etnik yang berbeza budaya dan agama, dan ia perlukan penyesuaian kepada dua-dua ruang ini, sebab mesti akan ada kelompok yang tak boleh makan ini, ada kelompok yang boleh makan ini. Jadi begitulah. Okey, ruang sosial makanan terbahagi pada dua, iaitu ruang awam dan ruang bukan awam. Jadi ruang awam ini dia tidak berkaitan dengan acara keagamaan atau kepercayaan sesuatu agama atau kepercayaan tersebut lah. Tetapi ada kalanya boleh berkaitan dengan acara keagamaan. Contoh, majlis perkahwinan, jamuan hari raya, makanan halal dan bazar Ramadan. Di sini nak katanya makanan ini sesuai dimakan oleh pelbagai etnik. Tidak kisah dari agama apa, dari kepercayaan apa, dia masih boleh makan makanan yang sama dengan kepercayaan orang yang mempunyai kepercayaan yang lain. Tidak seperti ruang bukan awam. Ruang bukan awam ini ia berkaitan dengan acara keagamaan dan kepercayaan. Contoh, makanan larangan berkaitan dengan acara tertentu dalam meraihkan keagamaan. Contoh yang paling dekat adalah agama Hindu yang tidak boleh makan lembu, yang berkaitan dengan kepercayaan mereka. Jadi di situ apabila kita menghormati ruang-ruang ini, maka tidak akan ada masalah untuk kita merapatkan silaturahim antara etnik-etnik yang lain dari segi makanan tersebut. Contoh ruang awam ialah majlis perkahwinan Melayu dan jamuan hari raya. Majlis-majlis yang tertera di atas dihadiri oleh masyarakat pelbagai kaum etnik. Oleh itu, beraneka makanan perlu disediakan supaya ada pilihan kepada tetamu yang tidak boleh makan juadah yang dilarang mengikut kepercayaan agama mereka. Juadah seperti rendang daging lembu ialah makanan larangan etnik India. Oleh itu, makanan seperti ayam dan kambing disediakan. Jika etnik Melayu menjadi tetamu dalam majlis yang diadakan oleh etnik India, sajian ayam atau kambing yang dihidangkan perlulah halal, iaitu yang telah disembelih mengikut cara Islam. Tindakan sebegini menunjukkan tahap kefahaman dan sikap hormat menghormati terhadap budaya dan agama etnik yang berbeza dan berlaku secara semula jadi yang seterusnya dapat mengeratkan ikatan kesepaduan sosial. Seterusnya, makanan terus menjadi simbol persahabatan dan keakraban yang begitu unik dikongsi bersama oleh pelbagai etnik di Malaysia. Contohnya, pasar Ramadan dan bufet Ramadan yang ditawarkan di hotel dan di restoran menyajikan makanan yang pelbagai gabungan antara masakan tradisi Melayu dan makanan antarabangsa. Pilihan sajian ini juga menarik minat masyarakat bukan Melayu untuk turut datang dan membeli makanan yang disediakan. Suasana berkenaan merupakan peluang untuk para rakyat Malaysia yang bukan beragama Islam untuk merasai masakan tradisi Melayu yang digemari. Kita juga dapat menyaksikan ramai rakyat yang bukan Islam menghadiri majlis berbuka puasa dan mereka turut memberi penghormatan menunggu sehingga waktu berbuka. Suasana-suasana sebegini bukan sahaja dapat menjalinkan kesepaduan sosial, malah dapat memupuk sikap bertoleransi antara satu sama lain. Seterusnya, mari kita lihat ruang bukan awam. Makanan ruang bukan awam adalah makanan yang dikaitkan dengan acara keagamaan atau kepercayaan. Contohnya, dalam majlis akikah bagi orang Islam, daging yang dimasakkan bagi majlis tersebut tidak boleh dihidangkan kepada orang bukan Islam. Rakan-rakan yang bukan Islam boleh menghadiri majlis tersebut tetapi dihidangkan dengan masakan yang berbeza dan keadaan ini tidak dianggap sebagai beban kepada tuan rumah.
Seterusnya, kemeriahan majlis yang disambut oleh pelbagai etnik adalah lebih bermakna kerana kesepaduan sosial dapat dibentuk daripada interaksi sedemikian. Hidangan pelbagai jenis makanan, tradisi maupun moden yang disajikan dalam majlis atau upacara tertentu sesuatu etnik yang dihadiri oleh etnik lain di Malaysia memberi impak dalam hubungan antara mereka. Kesepaduan sosial dapat dilihat semasa rakyat Malaysia merayakan perayaan seperti Hari Raya, Tahun Baru Cina, Deepavali, Christmas, Hari Keamatan dan Hari Kawan. Makanan dapat menyatukan semua melalui hidangan jamuan yang disediakan. Kehidupan harian kesepaduan sosial menerusi makanan dapat dilihat di tempat-tempat makan seperti nasi kandar, kopi tiam atau tempat makanan eksklusif. Malaysia merupakan sebuah negara yang kaya dengan keindahan alam semula jadi dan keunikan latar belakang masyarakatnya. Gabungan kedua-dua elemen menawarkan kepelbagaian hidangan makanan warisan pelbagai etnik dan mewujudkan kesepaduan sosial melalui amalan pemakanan harian tanpa memikirkan perbezaan latar belakang budaya antara mereka. Okey, sekarang kita akan membincangkan mengenai kesediaan pelbagai etnik dan kesepaduan sosial. Dalam diri setiap manusia, terdapat dua jenis keperluan, iaitu keperluan jasmani dan rohani. Keperluan jasmani ialah fizikal kita, manakala keperluan rohani ialah sesuatu yang dapat memberikan ketenangan kepada jiwa kita. Contohnya ialah muzik, nyanyian, tarian, sukan dan seni lukis. Apabila wujudnya kesenian, masyarakat lain akan lebih menghormati dan menerima kepelbagaian corak seni daripada pelbagai etnik. Kesepaduan sosial yang terhasil daripada aktiviti seni wujud dalam dua keadaan. Pertama, semasa proses penghasilan sesuatu bentuk seni. Kedua, dilihat dalam produk seni berkenaan. Kita akan bincangkan yang pertama ya. Contohnya dalam proses penghasilan muzik, komposer muzik, penyanyi dan juga penulis lirik berhubung dan bergantung antara satu sama lain untuk menghasilkan muzik yang berkualiti. Daripada sini akan wujudnya kesepaduan sosial. Untuk yang kedua, sebagai contoh, komposer muzik beretnik Cina yang mendapatkan pendidikan muzik daripada barat dan menggunakan penyanyi daripada pelbagai etnik. Daripada sini akan terbentuknya satu karya yang mengandungi pelbagai unsur campuran pelbagai etnik dan ianya dinikmati oleh masyarakat yang pelbagai etnik. Hal ini akan mewujudkan kesepaduan sosial sebab karya itu unsur campuran pelbagai etnik dan ianya boleh didengari oleh semua orang. Pada gambar yang sebelah kiri menunjukkan etnik Cina. Gaya lukisan batik yang menggambarkan perkampungan Melayu dan memuatkan unsur akulturasi dari seni lukisan yang dipelajari di negara China. Etnik India yang di sebelah kanan, Sam Karuna, lukisan corak batik menggunakan teknik diktik. Di slide ini menunjukkan Uping dan Iping. Ia memaparkan karakter kanak-kanak dari pelbagai etnik. Konsep kesepaduan sosial adalah suatu fenomena sosial yang dipacu oleh idaman mendalam terhadap perpaduan dan seharusnya pula mempengaruhi para anggota masyarakat. Media juga berperanan dalam membina kesepaduan sosial. Sebagai contoh, iklan-iklan semasa musim perayaan dan sebenar kemerdekaan. Mungkin ada di kalangan kita yang mengenali tokoh ini. Tokoh ini amatlah terkenal di negara kita. Beliau ialah Chua Tian-teng, merupakan seorang pelukis keturunan etnik Cina lahir di Fujian, China pada tahun 1914. Beliau mendapat pendidikan awal di Akademi Seni Halus Amoy di Fujian, China. Beliau mula mempelajari teknik-teknik pembuatan batik selepas berhijrah ke Malaya pada tahun 1932. Beliau mengubah teknik lukisannya yang berlatar belakangkan negara China kepada teknik tempatan, iaitu corak batik dalam bentuk lukisan moden. Subjek utama dalam lukisannya ialah kehidupan di perkampungan Melayu. Lukisan beliau telah menjadikan corak batik sebagai medium dan beliau mendapat julukan sebagai bapa lukisan batik moden Malaysia. Akhir sekali, kita berkenalan pula dengan seorang pelukis berketurunan etnik India yang bernama Sam Karuna. Beliau telah menggunakan batik sebagai medium lukisan beliau. Beliau juga telah membuka pusat lukisan seni halus batik Sam Karuna sejak tahun 1970-an.
Beliau telah mengajar teknik lukisan batik kepada pelajar beliau yang terdiri daripada pelbagai etnik. Interaksi akrab ini menyumbang kepada kesepaduan sosial walaupun dibatasi oleh latar belakang budaya, bahasa dan agama yang berbeza. Dengan itu, sampai di sini sahaja pembentangan dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.